Hujan lebat yang berterusan hampir 2 jam pada Rabu telah menyebabkan beberapa jalan di ibu kota ditakungi air. Keadaan itu menyebabkan banyak kawasan terjejas. Difahamkan mendapan tanah di dalam longkang dan kawasan lebih rendah daripada paras sungai antara punca yang menyebabkan beberapa kawasan di ibu negara dinaiki air. Untuk memahami lebih lanjut, kita terus bersama Pengerusi Ikatan Komiti Selamat Tan Sri Lilam Tai. Selamat tengah hari Tan Sri. Selamat tengah hari, Gigi. Tan Sri, perkara ini ataupun isu banjir ini sering kali kita berdiskusi mengenainya dan sering kali juga berlaku dan menyebabkan saya kira ramai juga telah bosan dengan isu ini kan. Tapi Tan Sri, semalam banjir dikatakan akibat mendapan tanah dan juga kawasan lebih rendah daripada paras sungai. Pastinya ia sedikit sebanyak berlaku akibat projek pembangunan berhampiran. Bagaimana sebenarnya kita nak mengatasi masalah ini? Ya betul. Saya rasa isu banjir kilat saban hari dibincangkan dan nampaknya lah sehingga hari inilah kita belum dapat satu penyelesaian yang memuaskan. Saya berpendapat bahawa kalau tindakan drastik tidak diambil untuk menangani banjir kilat ini, saya boleh jangkakan bahawa keadaan akan menjadi lebih buruk pada masa akan datang. Soalannya sekarang ialah bahawa ramai orang yang bertanya, bilakah Kuala Lumpur ini boleh dijadikan bebas dari banjir kilat? Ini satu soalan yang telah ditanya oleh banyak lapisan masyarakat. Bagi saya lah, isu ini sepatutnya lah ditangani dengan lebih awal, memandangkan bahawa banjir kilat ini bukanlah satu isu yang baru. Sebaliknya kita tahu bahawa masalah ini telah berlarutan begitu lama. Tahun demi tahun apabila ini hujan turun lebat, sejam atau dua jam, kita mendapatilah banyak jalan-jalan di Kuala Lumpur, di Bandar Kuala Lumpur dibanjiri. So saya rasa ada beberapa itu faktor yang itu mengakibatkan keadaan ini. Yang pertama, memang kita tahu bahawa di KL ada kawasan-kawasan itu rendah dan itu ialah salah satu itu punca dia. Tetapi bagi saya lah, punca utama menyebabkan banjir kilat adalah longkang-longkang tersumbat di merata tempat, terutamanya di sekitar ini pasar, di sekitar tapak pembinaan. Yang kedua ialah masalah tentang perangkap kelodak ataupun silt traps yang dibina di tapak projek-projek pembinaan tidak diselenggarakan dengan baik dan menyebabkan kelodak dan sisa-sisa binaan menyumbatkan longkang dan parit di tempat berkenaan. Dan yang ketiga ialah kita mesti nak lihat tentang sistem perparitan pada keseluruhannya. Dan saya berpendapat bahawa sistem perparitan perlu dipertingkatkan untuk menampung kadar pembangunan di Kuala Lumpur hari ini. Dan dalam aspek ini, saya rasa bahawa pelaburan yang lebih besar perlu diberikan oleh Kerajaan Persekutuan kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk memperbaiki sistem perparitan. Dan Tan Sri, adakah kerja-kerja pembinaan ini ataupun kalau kita nak cakap akibat projek pembangunan berhampiran ini sebenarnya perlu diselenggara dengan lebih baik demi memastikan aliran air lancar dan juga nak memastikan juga takungan air itu tak berlaku dan memburukkan keadaan? Ya, ini seperti mana yang tadi saya menyatakan, memang kita tidak boleh menghalang pembangunan. Apa yang saya rasa penting ialah bahawa aspek penguatkuasaan oleh pihak PBT, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ini perlu dipertingkatkan. Ini supaya pihak pemaju yang berkenaan mereka tidak melanggari undang-undang seperti Akta Jalan, Parit dan Bangunan. Itu ialah sesuatu akta yang telah diluluskan oleh pihak oleh Parlimen yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa tempat untuk memastikan bahawa
di mana-mana tempat yang mana projek-projek pembangunan dijalankan, langkah-langkah perlu diambil untuk memastikan bahawa kawasan sekelilingnya itu tidak dijadikan satu tempat di mana mudahnya berlaku banjir kilat. Dan ini ialah satu perkara yang berlaku apabila longkang-longkang di sekeliling kawasan itu dipenuhilah dengan sisa binaan dan itu sampah sarap dan itu sebagainya, dan itu ialah sesuatu yang saya rasa harus diambil tindakan dengan itu segera. Dan saya yakin bahawa sekiranya penguatkuasaan ini dapat dipertingkatkan dengan kerjasama daripada pihak pemaju lah, jadi kita boleh mengurangkan masalah banjir kilat semasa kita menunggulah langkah-langkah lain jangka panjang peruntukan yang itu lebih besar dan itu sebagainya. Dan Tan Sri, kalau kita lihat penguatkuasaan itu ada, tetapi kebanyakannya tidak seragam. Kalau saya ambil contoh di Seremban misalnya, kerajaan negeri di sana bekerjasama dengan pihak swasta bagi menyegerakan pelaksanaan kerja pembersihan dan juga mendalamkan sungai sebagai langkah untuk mengatasi masalah banjir kilat di negeri itu. Yang mana Seremban bersebelahan saja kalau kita nak kira daripada Kuala Lumpur itu. Bagaimana sebenarnya kita nak seragamkan, kerana di tempat lain, di negeri lain ada pelaksanaan yang sangat baik, dan bagaimana sebenarnya setiap negeri dalam negara kita ni di Malaysia ini mencontohi cara kerja ataupun penguatkuasaan di negeri-negeri lain. Ini pertamanya saya berpendapat bahawa kita memerlukan satu iltizam ataupun there must be a political will untuk mengatasi masalah ini tersebut. Yang kedua, saya rasa kita memerlukan satu pendekatan ini holistik yang merangkumi pelbagai aspek. Apa ini itu bukan saja nak memastikan longkang bersih, itu bukan saja nak itu memastikan bahawa tapak-tapak pembinaan itu tidaklah misalnya membuang sisa-sisa pembangunan dalam longkang dan itu sebagainya. Apa yang kita perlukan ialah kita seperti mana tadi saya menyatakan, kita memerlukan satu sistem perparitan yang dapat dipertingkatkan lagi. Kita juga nak langkah diambil untuk memperdalamkan sungai-sungai di Kuala Lumpur itu misalnya, itu Sungai Kelang dan itu sebagainya hendak diperdalamkan. Kalau tidak, itu kelodaklah ada banyak, dan saya rasalah akan menjadikan sungai sudah itu cetek dan apabila ini hujan turun lebat, jadi akan berlaku itu banjir. Tetapi saya juga ingin nak menegaskan di sini bahawa kita tidak itu boleh menggunakan hujan ini, hujan lebat sebagai ini satu alasan. Sebaliknya kita tahu bahawa memandangkan itu kepada perubahan iklim dan itu sebagainya ialah sesuatu yang kita jangkakan. Kita tahu bahawa ada banyak hujan akan turun, dan kita tahu bahawa ada isu-isu lain berkaitan dengan impak alam sekitar yang juga tidak dijaga dengan baik apabila ini hutan itu misalnya ditebang dan itu sebagainya. Kita mesti memastikan bahawa garis panduan mengenai pembangunan terancang dan pembangunan lestari ini mesti dilaksanakan. Baik, terima kasih Tan Sri Lilamtai atas perkongsian dan diskusi tadi.